弟兄姐妹们，我们每一天都非常非常的忙碌。 Setiap hari kita semua itu sangat sibuk. 当你第一次见到某一个人的时候，你就说：“哎，你现在最近好不好？” Jika saudara bertemu dengan seseorang atau teman, bagaimana kamu akhir-akhir ini? Wah, sangat sibuk sekali. 然后所以我们真的很需要我们真的非常非常非常的需要这个有的时候呢要停下来一点点的脚步。 Oleh sebab itu kita harus benar-benar melambatkan ya, atau agar rutinitas kita itu tidak menguasai, mengekang kehidupan kita. 你会发觉原来这个世界是这么可爱、这么美好的。 Maka saudara akan menyadari ternyata kehidupan yang Tuhan berikan itu begitu indah. 好，今天我们跟阿妹，今天我跟牧师我们就一起坐车子，我们要来到 Resto 9。 Pagi hari ini dalam perjalanan kita mau menuju ke tempat ini. 然后呢，就在我们那个等车的地方有一个红绿灯。 Dan waktu di perempatan jalan itu lampunya merah, jadi kita berhenti. OK， 那个红绿灯那边呢，就忽然呢就是有个喇叭。 Dan di tempat lampu merah itu di atasnya ada speaker kecil. 呀，然后这个喇叭我以为是餐厅的喇叭我以为是餐厅的喇叭，然后在做宣传。就后来牧师说不是，它不是餐厅的喇叭声，他在唱歌。 Saya pikir suara itu datangnya dari restoran di sebelah kiri kita ya, pas karena di perempatan kiri jalan itu ada sebuah restoran. 然后他就在唱什么歌呢？他在唱 Ojo ke Suwe。 Ojo ke Suwe， 对不对？ Dia nyanyikan lagu Jawa, ya Ojo ke Suwe。 Ojo ke Suwe 然后呢，结果你知道很有意思然后我说这什么歌？然后说因为等红绿灯，而且那个很有意思那个喇叭是红灯的时候呢才有歌，然后绿灯的时候那个歌就没了。 Jadi speaker itu luar biasa ya. Jadi kalau waktu kita berhenti dia nyanyi ya, Ojo Suwen, maksudnya ya mungkin lampu merahnya jangan lama-lama ya. Setelah kita hijau jalan, tiba-tiba lagunya berhenti. 然后你知道我本来那个很紧张的心情就是因为那个喇叭，然后我们就在研究说，他讲的那个是什么话？因为我没有听过，然后我就觉得那是爪哇话，那一定是爪哇话。 Saya nggak mengerti ya bahasanya, karena kalau bahasa Indonesia mungkin saya bisa nangkep dikit-dikit ya. Tapi tadi saya nggak mengerti sama sekali, berarti itu bahasa Jawa ya. Jadi kita saling bertanya tadi itu lagunya nyanyikan apa? 好，然后呢，那这个我就问牧师说，这个 Ojo ke Suwe 是什么意思？他说等太久，对不对？ Ya, tadi saya tanya pendeta Ali apa artinya ya Ojo ke Suwe, ya maksudnya jangan nunggu terlalu lama gitu loh. 哇，然后你知道我听了以后我就很开心，我说我要来学这句话。 Ya, saya dengar, saya penuh dengan sukacita, saya mau belajar kata bahasa Jawa ini. 对，如果我等太久的时候，我就说 Ojo ke Suwe。 Ya, kalau saya tunggu terlalu lama, saya akan ngomong ya bahasa Ojo ke Suwe。 好，所以呢，你知道吗，弟兄姐妹们，如果你觉得等一下师母讲太长的时候，你就可以说师母Ojo ke Suwe。 Tapi kalau khotbah saya terlalu lama, ya jangan sungkan ngomong. Bu Gembala Ojo suwe-suwe。 我们今天一起来看一段的经文，这段经文是我们上次我在分享信息的时候讲到。 Firman ini adalah kelanjutan 2 minggu yang lalu waktu saya ada menyampaikan khotbah ini tentang Musa. OK， 出埃及记第3章的第7节到第12节。 Kitab Keluaran pasal 3 ayat ke-7 sampai 11. 耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。 他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。第8节，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西魏人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。” 第10节，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。11节，摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”第12节，神说：“我必与你同在，你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。” Keluaran pasal 3 ayat ke-7. Saudara, mari sudah keluar ayatnya, kita baca bersama dalam bahasa
Indonesia ya. Baca dengan suara yang keras firman Tuhan 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Amen. Amen。弟兄姐妹们哈，我用上个礼拜跟这个礼拜呢，我要跟大家分享有关于摩西的故事。 Firman ini berkaitan dengan 2 minggu yang lalu, yaitu di mana saya menyampaikan tentang tokoh Alkitab. 而上帝在这一段的经文当中，怎么样的去使用摩西？ Dan ayat firman yang kita baca ini bagaimana Tuhan memakai Musa. 首先在上一个礼拜当中，我们讲到说，上帝使用他的口。 Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memakai bibir atau mulut Musa. 好，摩西，你如果知道，他常常讲说，我是一个拙口笨舌的人。 Dikatakan di Alkitab, Musa berkata kepada Allah, aku ini petak lidah. 好，拙口笨舌的人哦，在我们现在的话来讲的话，就是不会讲话。 Ya, artinya tidak pandai, tidak fasih berkata-kata. 可是呢，一个不会讲话的人呢，既然能够成为以色列人的一个大的领袖， Tetapi orang yang petak lidah dipakai oleh Tuhan untuk sebagai pemimpin besar bangsa Israel. 所以我们看见上帝使用摩西，他使用他的口。 Kita melihat yang pertama, Allah memakai Musa itu memakai mulutnya. 好，今天第二个我要跟大家一起来分享的， Yang kedua, 上帝使用了摩西的什么？ yang kedua Allah memakai apa? Memakai Musa. 上帝使用摩西，上帝用摩西的这个杖。 Allah memakai tongkat Musa. 好，弟兄姐妹们，杖是什么？ Apa makna dari tongkat? 好，你看那个有没有看到？我不知道弟兄姐妹们还记不记得那时候以斯帖。 Apakah saudara ingat 也是 kisah 叫王后， Bapak 你记不记得？ tentang Esther? 好，那个时候呢，那个时候这个有人要下杀手哈，有人要下杀手对待这些以色列人，是要把他们全部杀光。记不记得那个时候，全部的人要求什么？要求说，请这个以斯帖能够帮忙什么？他的爸爸他的那个等于说是他的养父末底改就说，你一定要去见王。 Waktu itu ya ada yang mau membinasakan ya bangsa Yahudi dan Tuhan memakai Mordekai paman dari Esther. 好，因为那时候哈曼呢要去杀掉这整个所有的这个犹太人。 Orang ini bernama Haman, di mana dia mau membunuh membinasakan seluruh bangsa Yahudi. 可是以斯帖那个时候心里面一直有一个纠结。 Dan di hati Ratu Esther ini begitu banyak sekali jadi hatinya itu bergelut ya. 因为那个纠结点，就是因为他们后宫也有规矩，不是什么人要见这个国王就可以随便见的。 Karena di kerajaan itu ada satu aturan ya. Jadi kalau mau berjumpa dengan raja, bukan segala waktu bisa berjumpa dengan raja. 就算她是皇后都不可以。 Meskipun ratu pun tidak bisa sesukanya untuk menjumpai raja. 所以弟兄姐妹们呢，太太们要觉得很感恩哦，你每天可以看到你先生，不要埋怨啊。 Ya, oleh sebab itu bagi kaum ibu kalau bisa setiap saat berjumpa dengan suami jangan bersungut-sungut. 好，以前在后宫的人要看她这个老公啊，365天不一定轮得到他嘞。 Dulu sebagai ratu kalau mau lihat suaminya pun sebagai raja itu pun tidak bisa setiap saat berjumpa dengan raja suaminya. 所以呢，你知道吗？这个皇后以斯帖一个最大的问题是，如果我今天没有经过国王的同意去
见国王的话呢，除非他伸出他的金杖， Jadi 我才 aturan 会有命，要不然我就完了。 Jadi peraturan di kerajaan saat itu, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka kalau siapapun yang menjumpai raja akan dibunuh. 所以你知道这个杖是代表什么？代表一个权势，代表一个地位。 Ya, jadi tongkat ini melambangkan posisi atau kedudukan. 好，但是呢，对摩西来讲，他也有杖， Dan Musa pun memiliki tongkat. 他是个牧羊人， Dia seorang gembala. 所以他的杖是用来做什么？ Jadi apa tongkat Musa ini digunakan untuk apa? 弟兄姐妹们，请问摩西的杖是用来做什么？ Saya mau bertanya, tongkat Musa digunakan untuk apa? Ini saudara. 但是我刚刚已经把答案给大家了，他是一个牧羊人。 Ya, jadi tongkat Musa itu awalnya tongkatnya digunakan untuk mengembalakan domba. 呀，啊，所以他是用来赶羊的嘛。 Ya, karena dia itu ya pengembala domba. 但是你知道啊，你就看到了这一根的木杖， Dan saudara tahu, tapi akhirnya tongkat ini di tangan Musa dipakai oleh Allah. 当初是用来走路， Waktu itu untuk mengembalakan domba, untuk berjalan, 用来赶羊。 untuk mengusir atau bagaimana? 对，弟兄姐妹们，你刚刚已经剧透了哈，它是一个怎么样？它是一个让红海可以分开的杖。 Ya, tadi saudara udah katakan, dia tongkatnya itu dapat membelah laut merah. 呀，它是一个可以行神迹的杖。 Dia adalah tongkat yang dapat melakukan mujizat. 有没有看见当摩西在法老王的面前说 "Let my people go" 的时候，然后他是用那个杖 Ya, waktu 去彰显一些的能力。 Allah memerintahkan Musa untuk membawa umatnya pergi keluar dari Mesir. 呀，所以你看见那个时候，当时哦，那个埃及的术士啊，他们还也有杖，说：“哎，你有杖，我也有杖，大家来拼嘛。” Ya, waktu Musa menunjukkan tongkatnya yang penuh dengan mujizat kepada Raja Firaun juga memanggil ahli-ahli jampi untuk melakukan mujizat dengan tongkat yang lain. 好，结果呢，这些的术士呢，把那个杖丢在地上的时候变成蛇，还记不记得？ Dan ahli jampi-jampi itu pun juga bisa mengubah tongkat menjadi ular. 好，结果没有想到呢，哎，摩西的杖丢下去的时候，把他们这些的杖全部都吃光。 Dan waktu tongkat Musa itu berubah menjadi ular, dan ular itu memakan habis ular-ular dari tukang jampi itu. 所以他这一张杖怎么样？好， Jadi tongkat ini diubah oleh Tuhan. 摩西的这一根杖跟着他争遍了什么？这个五湖四海哈，打遍了所有的地方。 Ya, jadi tongkat ini menyertai Musa untuk melakukan perkara-perkara dahsyat. 所以这一根杖让以色列人能够得着自由。 Melewati tongkat Musa, Allah mengubahkan tongkatnya untuk menjadikan tongkat yang memberikan kemerdekaan pada bangsa. 好，可是呢，摩西手上的那个杖是木头做的， Tapi tongkat Musa itu dari kayu. 可是却没有想到这一个用嘎柚做成的杖，它一样有权柄，而且权柄胜过了那个金杖。所以这一根杖怎么样？从一群什么？从本来是养一群的这些的羊，变成什么？养了一群的什么？好几十万的群众的杖。 Tongkat ini asal mulanya adalah tongkat yang digunakan oleh Musa bertahun-tahun di padang gurun untuk menggembalakan domba. Akhirnya dipakai oleh Allah menjadi sebuah tongkat yang menggembalakan bangsa Israel keluar dari Mesir. 而这一根杖从原本只是用来什么就是打退那些的野兽，好避免那个羊被吃掉哈，打退那群的野兽的那个杖，变成什么？变成一根打败法老的杖。 Tongkat yang awalnya untuk mengusir binatang-binatang buas, untuk melindungi domba-domba, untuk diterkam dari binatang buas, dipakai oleh Allah di tangan Musa menjadi tongkat yang dahsyat untuk berperang mengalahkan Firaun. 而这一根杖原本是一个平凡的杖，因着有上帝的同在，而这一根杖开始不一样，变成了什么？属上帝的杖。 Tongkat yang awalnya adalah tongkat kayu sederhana di tangan Musa dipakai oleh Allah menjadi tongkat Allah yang dahsyat. 阿妹，弟兄姐妹们，在你我的生命当中也有这样的一个杖。 Saudara-saudari, di dalam kehidupan orang-orang percaya seperti saudara dan saya, kita juga diberikan tongkat oleh Allah. 多少的时候，我们因为我们负面的思想，那些的不行、不能、不可能，以至于怎么样，我们不敢拿起这个杖。
Oleh karena pikiran kita yang selalu negatif, ucapan negatif, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, aku lemah. Akhirnya kita tidak tahu mempergunakan tongkat otoritas yang telah Tuhan berikan pada 以至 kita. 于这个杖在我们的手上没有办法发挥用途。 Sehingga akhirnya tongkat ini tidak berfungsi di tangan kita. 就像我不知道弟兄姐妹们知不知道《倚天屠龙剑》 Ya, 有没有？ saudara ada 如果你喜欢看那个什么古装的时候，哈，台湾它这个对，就是《倚天屠龙剑》，你用手上那个剑，不是每一个人可以拿着这个剑可以杀人 di 的。 dalam kisah silat itu tidak semua orang bisa memiliki pedang itu. 必须要有这个能力。 Harus memiliki kuasa. 而你我今天拿的这个杖，我们里面有上帝的能力。 Saudara sadarkah bahwa kita memiliki tongkat otoritas dari Allah yang memiliki kuasa Allah? 所以，亲爱的弟兄姐妹们，阿妹。 所以求主来帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 拿起上帝所赐我们的杖，能够去打败那一切撒旦恶者的诡计。 Ambil tongkat otoritas dari Allah untuk mengalahkan segala serangan si jahat. 阿妹， Terus berdoa. 神若帮助我们，谁能够抵挡我们？ Karena Tuhan menolong kita, siapakah lawan kita? 阿妹，阿妹，弟兄姐妹们，因为我们真的深信一件事情，我们拿着上帝的杖，我们就有这个权柄，就可以赶出那一些恶者的火箭。 Kita percaya kita membawa tongkat iman ini, maka kita sanggup mengalahkan, menghancurkan segala serangan kuasa-kuasa 所 kegelapan. 以，亲爱的弟兄姐妹们，今天你在遇到任何的生命当中的问题， Kalau hari ini saudara menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, 不要害怕， janganlah kita gentar. 不要在那里说这就是我的人生。 Jangan terus kita menyerah, ya inilah nasibku. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang 上帝喜悦我们的生命是充满着活泼的生命的。 Tuhan senang kalau anak-anaknya hidupnya itu penuh dengan semangat. 阿妹，拿起这个杖来， Angkat dan ambillah tongkat iman. 让你的这个杖不是一个白白没有办法用的杖，而是被上帝所大大使用的杖。 Agar tongkat iman ini dipakai oleh Tuhan menjadi tongkat yang dahsyat. 阿妹吗？阿妹阿妹，哈利路亚！好，要鼓掌就大声一点的鼓掌，哈利路亚！ Paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. 好，第三个， Yang ketiga, 上帝用摩西这个人。 Tuhan memakai Musa ini. 好，我们刚刚一起看到，在第3章，好，出埃及记第3章那边讲到那个第11节哦，摩西就对上帝说，因为那个时候上帝就跟摩西讲说，你要去找法老，就跟法老讲说，让我的百姓离开。 Di dalam kitab Keluaran yang kita baca, pasal 3 ayat yang ke-11, waktu Allah menghendaki Musa untuk menghadap ke Firaun, membawa umatnya keluar dari Mesir. 然后结果他说什么？摩西就说：“好，一般来说哈，应该是你让我的百姓离开，好，我就跟着你走，对不对？” Biasanya kalau diperintahkan oleh Allah, biasanya hamba Tuhan ini pasti meresponi, baik Tuhan. Dan Tuhan penuh dengan semangat memerintahkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. 可奇怪了，就会有这种猪队友， Tetapi 就是有这种队友。 ada aneh ya dari ada satu jawaban yang seperti ini. 然后摩西就说什么？摩西没有跟着上帝走，摩西说我是谁？ Tapi jawaban Musa itu, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? 呀，下巴杠阿古伊尼，我谁嘛？我怎么可能去跟法老讲？你不能叫我去啊！ Maka siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. 弟兄姐妹们， Saudara-saudara, 摩西原本什么都没有， Musa itu tidak memiliki apapun. 在旷野的他什么都没有。 Waktu dia di padang gurun selama 40 tahun, dia tidak memiliki apapun juga. 弟兄姐妹们，今天你我是不是就像摩西一样？ Demikian juga keadaan kita semua pagi hari ini, kita ini tidak memiliki apa-apa. 好像我们什么都没有。 Ya, kita tidak memiliki apa-apa. 好，没有隔壁的那个邻居那么有钱。 Mungkin kita tidak sekaya tetangga kita, 好，没有我们兄弟那么有成就。 tidak sehebat ya seperti saudara kita. 但是，亲爱的弟兄姐妹们，即使你什么都没有，但我们有上帝的同在跟恩典。 Ya, meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tidak sehebat orang lain, tapi kita memiliki kasih karunia Allah. 阿妹吗？阿妹，哈利路亚。好，所以有上帝就拥有一切。
memiliki Allah, memiliki segalanya. 耶稣也没有什么很显赫的学识跟能力啊，他也没有背景的。 Yesus pun juga ya tidak memiliki pencapaian, ya memiliki sesuatu yang hebat ya di dalam kehidupannya selama dia hidup di dunia ini. 那我们当然知道哈，耶稣有人性有神性哈，这是上帝的儿子 Ya 啊。 kita tahu bahwa dia 100% Allah, 100% manusia. 但是以他在这个世界上来讲的话，他只不过是个木匠的儿子。 Ya tetapi kalau kita lihat kualifikasi akademik dari Yesus, dia itu anak tukang kayu, dia tidak mempunyai pendidikan latar belakang yang hebat. 什么叫做杜刚嘎佑？ Ya, apa artinya tukang kayu? 就是你现在坐的这个木头的椅子是他做的。 Ya, seperti itu kursi yang saudara duduk ini ya dibuat oleh tukang kayu. 耶稣就是做这个的。 Ya, itulah profesi Yesus waktu di dunia. 他也没有什么背景，也没有什么学历。 Ya, Yesus tidak mempunyai latar belakang yang hebat atau tidak mempunyai kualifikasi akademik yang wow. 但是因为怎么样？因为他完成了上帝的任务，所以他充满了能力。 Tetapi Yesus datang, dia untuk menggenapi dan melakukan rancangan Allah di dalam hidupnya, maka kuasa Allah menyertai. 阿妹，你知道耶稣的这些家里的家族的人原本不相信他，到最后才相信他是上帝派来的。 Bahkan saudara kandungnya sendiri pun tidak percaya bahwa dia itu anak Allah. 摩西刚刚开始也不被他的族人所接受的。 Ya, pada awalnya Musa juga tidak diakui, tidak dipandang juga. 你是谁吗？你只不过是个逃犯，来跟我讲说 Let my people go， 然后跟着你跑到旷野去，我干嘛？ Siapa kamu ini berani berbicara dengan aku dengan begitu lantang ya? 可是呢，到最后呢，不仅埃及人怕摩西，连以色列的族人对他都非常的尊敬。 Tetapi akhirnya Allah menyatakan kuasanya dahsyat melewati Musa sehingga bangsa Israel pun mentaatinya dan bangsa Mesir, umat orang Mesir pun menjadi takut kepada Musa. 从一个怎么样不想理会他的人，到最后成为一个受人尊敬的人。 Dari pribadi yang tidak dipedulikan, tidak dipandang, menjadi pribadi yang dihormati. 弟兄姐妹们，这个就是摩西的故事。 Saudara-saudari, ini adalah kisah dari Musa. 一个原本是很没有领袖的那个智慧的人，到最后怎么样？上帝用他能够成为以色列的领袖。 Jadi pribadi yang tidak memiliki latar belakang kepemimpinan yang hebat dipakai oleh Allah menjadi seorang pemimpin yang dahsyat. 直到现在，犹太人都一定要背会摩西五经。 Bahkan sampai sekarang bangsa Yahudi itu pun harus semuanya bisa menghafal ya 5 Taurat, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. 阿妹。 Amin. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 你知道圣经中的伟人都是从 nobody 开始的。 saudara tahukah kalau saudara benar-benar membaca Alkitab, setiap tokoh Alkitab itu dari yang bukan apa-apa. 你想想 Semuanya 看， dari bukan 你想想 apa-apa. 看，亚伯拉罕、约瑟、大卫、彼得、保罗，都不是很有成就的。 Saudara lihat dari awalnya seperti Abraham, Yusuf, ya, Petrus, ya, ini apa namanya, Paulus, ya, semuanya itu dari pribadi yang nggak ada apa. 我今天跟大家一起来分享一个人，这个人很特别。 Saya mau sharingkan seseorang. 好，我相信我们每一个人都可以从 nobody 变成 somebody。 Saya yakin ya seseorang itu bisa dari bukan apa-apa menjadi apa-apa, menjadi dahsyat. 最主要的是，我们愿不愿意将自己的账交给上帝来 Yang 用？ penting apakah kita mau menyerahkan tongkat kehidupan kita ini kepada Tuhan. 可能有人认识这个人啊 ，Haley Baker， Mungkin 啊， ada 他是个 missionary。 dia seorang misionaris bernama Heidi Baker. 好，这个人呢很特别， Orang ini istimewa. 他原本是在加州，而且家里是非常有钱的。 Dia tinggal di California di Amerika. Keluarganya sangat kaya. 好，他16岁的时候呢，他就放弃，他本来是跳芭蕾舞的，他就放弃芭蕾舞，然后他就到什么？他就被上帝呼召到亚洲、非洲、英国这几个地方传福音。 Adalah seorang penari balet. Dan dia akhirnya pergi melayani, mengelilingi dunia, bahkan sampai ke Afrika, ke Asia. 所以后来你知道吗？她嫁给她的这个先生哦，她的先生也是宣教士，是第3代的宣教士。 Dan dia menikah dengan seorang laki-laki, suaminya ini juga
misionaris. 而且他在什么？他在10年里面，他拿到那个什么神学院的硕士，10年。Dalam kurun waktu 10 tahun dia melengkapi 对不起，博士，他拿到博士。 melengkapi gelar doktor teologi. 你知道他看起来好像在为上帝做很大的施工。 Dilihat dari segi manusia dia melakukan pelayanan yang besar bagi Tuhan. 他所到的地方都是大聚会。 Ya, tempat yang dia kunjungi adalah pelayanan yang selalu dia lakukan adalah pelayanan yang besar. 他所到的地方，每一个人都好欢迎他，好多的事工可以做。 Setiap dia pergi kemanapun juga tempat itu merupakan tempat yang disediakan oleh banyak orang yang sangat mendambakan dia. 当他的事工如日中天的时候， Di waktu di dalam pelayanannya sedang dalam puncaknya, 有一天神对他说话， Tuhan berfirman kepada dia, 对他的心说话。 berfirman kepada Heidi 他 Baker. 说：“你根本不知道，海底，你根本不知道什么叫做上帝的国度。 Tuhan berfirman, Heidi, kamu tidak tahu apa makna dari kerajaan Allah. 你现在把你所有的这些的所谓的大的施工停下来， Hentikan semua pelayanan besarmu. 你去穷人那边去。 Engkau pergi ke tempat orang miskin. 他们很顺服，他跟他的先生2个人就跑到了香港。 Dan mereka taat atas perintah Allah dan dia dan suaminya pergi ke Hong Kong. 到最糟糕的那种贫民窟去， Dia pergi ke Hong Kong ke tempat yang paling miskin. 跟吸毒犯啊，跟妓女啊，跟那种最低阶层的人生活在一起。 Dan dia tinggal bersama dengan mereka dengan pemakai narkoba, dengan pelacur. 学习更多的亲近神，然后带着他们1对1的这样传福音。 Dan dia satu persatu menginjili mereka. 他们在35岁的时候， Di dalam usia 35 tahun. 上帝说 ：“OK， 够了，这边的服饰，香港的这个穷人的服饰，停下来。” Dan Tuhan berfirman pada dia, udah cukup pelayananmu di Hong Kong, selesai. 去服侍儿童。 Layani anak-anak. 你知道他们去服侍儿童的时候，他跟他的先生到了非洲的莫桑比克。 Dan waktu dia melakukan pelayanan anak-anak mereka dan dia dan suaminya pergi ke Afrika di Mosambik. 你知道他们住在什么地方吗？ Dia tinggal di Mosambik itu tinggal di mana? 他们住在垃圾堆中。 Suami istri ini tinggal di dalam bukan hanya tempat yang kumuh tapi tinggal di dalam tumpukan sampah. 就在那些的垃圾堆中，他去服侍这些的孩子们。 Di dalam tumpukan sampah itulah Heidi Baker dan suaminya melayani anak. 它的主题是什么？ Temanya apa? 它的主题是只要爱一个人， Mengasihi. 从爱一个人开始， Mulai dari mengasihi seseorang, 从爱一个人开始。 mengasihi satu orang. 你知道今天他花了7年的时候，7年的时间在非洲建立了6000间的教会。 Dan dalam kurun waktu 7 tahun, Heidi Baker dan suaminya mendirikan 6.000 gereja. 哇哦， Dahsyat sekali. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih, orang yang berpendidikan. 上帝只要一个真正愿意谦卑顺服他心的人。 Tuhan mencari dan membutuhkan orang yang mau taat dan mau dipakai. 我们每一个人都可以从 nobody 变成 somebody。 Kita semua dapat menjadi seperti Musa, pribadi yang bukan apa-apa, menjadi pribadi yang sesuatu. 你知道我最近有一位我认识的一位姐妹啊，她是开餐厅的。我最近认识一个姐妹就是我认识已经很久了，这个姐妹她是在台湾，在高雄那边开餐厅的。 Saya mengenal seorang saudari, seorang ibu. Dia itu membuka sebuah resto di Kaohsiung di Taiwan. 她在疫情当中的时候呢，面临到他们的餐厅快要倒闭，然后他们开始做了一些什么那种罐头的食品，比如说肉松啊、鱼松啊这些东西的，然后他们就做了这些的产品。 Waktu di masa pandemi, restonya hampir bangkrut dan dia mencoba untuk membuat makanan dalam kalengan. 而这些的产品呢，到最后现在开始到各个国家开始慢慢在销售。
Dan akhirnya makanan kalengan ini sudah mulai terjual bahkan sampai ke luar negeri. 而这个姐妹把这个赚来的钱去帮助那些单亲的妈妈。 Dan keuntungan dari penjualan makanan kaleng ini dipakai untuk mendukung dan menolong janda-janda miskin. 因为她的婚姻出了状况，她是离婚的一个家庭。 Karena saudari ini pemilik resto ini sendiri rumah tangganya hancur, dia seorang ibu yang cerai. 所以她去帮助这些的单亲的母亲。 Dan dia memakai keuntungannya semuanya dipersembahkan untuk janda-janda yang sudah tidak memiliki suami, yang cerai atau yang suaminya meninggal. 她常常会跟我联络，她说：“哇，师母，我好开心，我觉得我做了，我帮了好多人。”她没有跟我讲说她赚了多少钱，但是她一直告诉我她帮助了多少人。 Dan dia menelpon saya, "Ayah, Bu Gembala, saya senang sekali. Saya sudah menolong banyak janda miskin." Dia tidak bilang berapa uang yang dipersembahkan. 丰收教会在刚刚开始成立的时候， Gereja Harvest pada awal mula didirikan. 我跟上帝做了一个祷告， Saya berdoa kepada 是 Tuhan. 主啊， Tuhan, 我要到全世界去传扬你的福音， saya mau dan rindu untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. 我要在不同的讲台上面去传扬我的耶稣是最棒的。 Saya mau berdiri di atas mimbar yang berbeda untuk menyampaikan Yesusku itu dahsyat. 所以弟兄姐妹们，你会看见在疫情前面的师母，那个时候我很充满的什么，然后每天讲道的时候，我觉得好像跟千人在讲道。 Saudara melihat sebelum pandemi, melihat saya kalau khotbah itu, saya selalu melihat dengan mata iman saya berkhotbah di depan ribuan jemaat. 但是在疫情当中， Di dalam masa pandemi ini, 在2-3年的期间里面， dalam kurun waktu 3 tahun, 上帝给我一个新的看见。 Tuhan memberikan saya suatu pencerahan. 你以前的那些想法是上帝给你的，还是你的野心？ Tuhan bertanya pada saya, pemikiran kamu, kerinduan kamu untuk mengelilingi dunia, untuk mengabarkan Injil itu adalah kehendak Tuhan, kehendakku atau kehendakmu? 我再也不这样祷告了。 Akhirnya saya tidak lagi berdoa seperti itu. 我说主啊， Saya berdoa menjawab 给我 Tuhan, 多少人，我就快乐的服侍他们。 berapapun yang kau berikan dan kau percayakan pada gereja Harvest, aku tetap melayani dengan sukacita. Amen. 昨天我们但昨天有一个弟兄找牧师，牧师说请我一定要去。 Ada seorang pemuda gereja kita dulu datang, dia mau berjumpa dengan pendeta Lee. 因为这个弟兄是我以前主日学的一个学生， Dan pemuda ini bekas dulu adalah anak sekolah minggu murid saya. 在那个分享当中啊， Di dalam sharing itu, 我真的觉得很感恩。 saya bersyukur. 我觉得很感恩是主，谢谢你让我能有机会可以服侍。 Saya bersyukur yang pertama-tama, Tuhan terima kasih kau berikan aku kesempatan untuk dapat melayani. 他讲一件事情， Kemarin yang kedua kalinya saya memeluk dia. 他说他觉得他是孤儿， Dia berkata, saya merasa sekarang ini saya seperti anak yatim piatu. Dan pendeta Lee mendoakan dia. 我想到他昨天晚上我真的不太能睡觉， Saya memikirkan dia dan merenungkan ucapannya membuat saya kemarin malam itu sulit untuk 因为 tidur. 我知道他面临的这些挑战，我们没有办法救他，只有上帝的恩典能够救他。 Karena masalah yang sedang dia hadapi saat ini, jujur kita tidak mampu menyelesaikannya, tapi hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. 阿妹，在这个当中，上帝让我看见， Dan melewati masalah anak muda ini, Tuhan membuat saya melihat 我不需要大的讲台， tidak perlu mimbar yang besar. 我只有一个祷告。 Saya hanya berdoa pada Tuhan. 我希望每一个来到丰收行道会的弟兄姐妹们， Saya mengharapkan setiap saudara-saudari yang datang ke gereja 都 Harvest 能够感受到丰收行道会是一个有温度的教会。 dapat merasakan gereja ini adalah gereja yang memiliki kehangatan Kristus. 阿妹，每次想到我们在这里的每一位的弟兄姐妹们，
Setiap kali saya teringat akan saudara-saudara, 我真的觉得说，疫情结束之后还能够在教会里面，那是一个非常不容易的事情。 setelah pandemi ini lewat, kita masih dapat berjumpa, bersama-sama beribadah di tempat ini adalah suatu hal yang tidak mudah. 弟兄姐妹们，丰收寻道会要准备进入第15年了。 Gereja Harvest ini segera akan memasuki tahun ke-15. 我们真的好渴望弟兄姐妹们 Kita rindu saudara-saudara 回应神在你生命当中的呼召， responi panggilan yang Tuhan berikan pada saudara-saudara. 阿门。我最近最大的一个呼召，我觉得神最应该用我一件事情，是在帮助姐妹成长。 Panggilan Tuhan yang akhir-akhir ini untuk saya adalah Tuhan mendorong saya untuk menolong ibu-ibu untuk bertumbuh di dalam 借 kerohanian, 着一些的外在的改变来改变他们的心灵。 melewati perubahan dari lahiriannya untuk merubah hati. 我下个礼拜就开始有这个施工，心里面真的很兴奋。 Minggu depan saya memulai pelayanan ini, hati saya meluap dengan sukacita. 就像这个 Heidi Baker 一样，他说就一个人， Seperti Heidi Baker, 只要一个人， hanya satu orang, 他的生命能够被改变。 waktu hidupnya dapat diubahkan. 今天我所做的这一切都是值了。 Yang saya lakukan itu betul-betul sangat bernilai. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 上帝使用摩西， Tuhan memakai Musa. 今天上帝也要使用你的口， Demikian juga pagi hari ini Tuhan rindu untuk memakai lidah bibir 上 saudara-saudara. 帝也要使用你的杖， Tuhan rindu memakai tongkat kehidupan 上帝 saudara. 更要使用你这个人。 Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi mau memakai pribadi saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，我们可以成为一个 nobody 变成一个 somebody。 Kita dapat menjadi pribadi yang bukan apa-apa, menjadi pribadi yang benar-benar 亲爱的弟兄姐 sesuatu. 妹们，你要敢去跟从神。 Kita harus benar-benar dengan setia mengikuti Dia. 弟兄姐妹们，我一定要说，跟随上帝是一件非常好的无比的事情。 Mengikuti jejak langkah Tuhan itu sangat indah, luar biasa. 阿妹， Amen. 跟随上帝会不会遇到受伤？ Mengikuti jejak Tuhan itu apakah bisa terluka? 会， Pasti bisa. 我有遇过受伤， Saya mengalami banyak sekali luka-luka. 但是感谢主，我现在一点伤都没有， Tapi saya bersyukur sekarang Tuhan membalut luka-luka saya. 因为没有时间受伤， Tidak ada lagi waktu untuk terluka. 我的时间要留下来，要帮助更多需要帮助的人。 Waktu yang Tuhan berikan pada saya adalah dipergunakan untuk menolong yang membutuhkan pertolongan. 不要觉得你不行，你不能，你不会，你不可以。 Jangan dibatasi oleh pikiran yang negatif. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak mungkin, ya aku lemah. 每一个人在上帝的眼中都是最棒的宝贝。 Setiap dari kita itu sangat bernilai di mata Tuhan. 阿妹， Amen. 我才必有用，天生我材必有用。 Ya pasti kita kalau diberi Tuhan kehidupan lahir ke dunia itu pasti ada maknanya, ada gunanya. 从一个人开始， Mulai dari satu orang. 一个人。我们一起祷告， Masuk dalam doa. 主谢谢你的话语成为我们的力量跟帮助。 Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan dan pertolongan bagi 主 kami. 啊，帮助我们再也不会看不起我们自己。 Tolong agar kami tidak merendahkan diri kami sendiri. 谢谢主，你用我们的口。 Terima kasih Tuhan, kami rindu pagi hari ini Kau memakai lidah bibir kami. 谢谢主，你用我们的杖。 Pak, terima kasih Tuhan Kau memakai tongkat kehidupan 谢谢 kami. 主，你用我这一个人。 Terima kasih Tuhan Kau memakai aku ini. 主啊，让我们能够用我们的一生来回应你对我们的爱。 Yang seumur hidup kami mau meresponi kasih. 感谢主，你听我们同心合一的祷告。 Terima kasih Tuhan Kau mendengarkan doa kami yang sehati. 请弟兄姐妹们仍然站立，我们请牧师为我们祝福祷告。 当你的仆人停止说话，圣灵求你继续的向你的儿女们说话。Di saat hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami pribadi lepas ini. 圣灵也帮助我们，不但明白你的话语，帮助我们一生来回应你。Roh Kudus tolong agar kami tidak hanya berhenti mendengarkan dan mengerti firman-Mu, tapi Roh Kudus menolong seumur hidup kami meresponi firman.
Seumur hidup kami, tolong kami menghidupi firman.让我们的一生是荣耀你的一生，agar seumur hidup kami adalah hidup yang memuliakan. 我们的一生快跑跟随。Seumur hidup kami segera berlari-lari mengikuti. Senia， 求你把你的每一句话语深深的刻在你的儿女们的心板上。Roh Kudus, Kau meteraikan setiap firman yang telah disampaikan di dalam roh hati kami masing-masing. Seni， 谢谢你， terima kasih Roh Kudus。弟兄姐妹们，举起你们的双手，领受从上帝来的祝福。Saudara-saudari, angkat kedua tangan saudara-saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. 愿耶和华赐福以你保护，愿耶和华的脸光照你，赐恩于你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 相信的一起来说，percaya kata kami sama.